Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan ketentuannya dapat sama-sama kita bertemu pada pagi yang berbahagia di bulan penuh barakah ini, di bulan yang penuh dengan pengampunan, dipenuhi dengan keberkatan dan penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dijodohkan kita untuk bertemu di surau SPAA ini yang begitu rancak sekali programnya, alhamdulillah. Dan saya pun rasa amat bertuah kerana menjadi sebahagian daripada program yang akan berlangsung secara meriahnya hari ini. Saya dipahamkan sampailah ke malam nanti kita ada pelbagai aktiviti yang diatur oleh pihak surau. Mudah-mudahan semua yang ada mengambil manfaat dan mengambil semangat daripada apa yang akan dikongsikan oleh kesemua penceramah yang akan bertandang ke surau kita ini, insya-Allah. Memulakan majlis kita pada pagi ini, saya diamanahkan berkaitan tentang hiasi hidup dengan Al-Quran. Hiasi hidup dengan Al-Quran. Kalau kita lihat tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan sangat sinonim dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim ila akhiril ayat. Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, petunjuk kepada sekalian manusia, menjadi satu penjelasan dan juga petunjuk dan juga pembeza antara yang hak dan yang batil, Al-Quran itu sendiri. Itu sebab bila sebut saja Ramadan, dia juga bulan yang mulia, diturunkan padanya kitab yang mulia. Sesuai kalau kita lihat dalam Quran, dalam banyak-banyak bulan, Ramadan adalah bulan yang disebut dalam Quran, ya. Ramadan hebatnya juga kerana dia adalah bulan yang disebut di dalam Quran. Maknanya saling hebat satu sama lain. Ramadan ada kehebatannya, Quran hebatnya. Hebatnya Ramadan kerana dalam Ramadan itu sendiri disebut di dalam Quran. Ayat kita baca tadi kan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Berbanding dengan bulan-bulan lain tidak disebut, kan? Zulkaidah ke April lagi tak ada lah, ya? Disember semua tak ada. Maknanya hebat dia. Kalau Quran sebut, mention satu perkara itu, maknanya begitu hebatlah nilainya di sisi Allah Ta'ala, juga nilai di sisi kita. Kalau nama manusia pun hebatlah, nama wanita di dalam Quran, ya, sebagai contoh nama apa? Maryam, kan? Maryam mulia kerana disebut di dalam Al-Quran nama Maryam tu. Apa lagi? Kalau nama lelaki ramailah, ramai. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Tu contoh paling dekat lah. Lihat dekat lah. Jujur buat apa kan? Ilyas tu ada. Anak muda kata engkau ada. Dan tu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, begitulah juga kalau Ramadan, kalau nama orang, buah pun sama. Buah-buah yang hebat semuanya disebut di dalam Quran. Wattini wazaitun, buah tin, buah zaitun. Maknanya buah ni yang hebat-hebat. Wan nakhil, apa tu, kurma, Yusuf tayu. Wal a'nab, anggur. Buah lain tak ada lah. Durian tak ada. Musang king ke 24 semua tak ada lah. Kucing tidur nerak semua tak ada. Jadi maknanya tak berapa hebat manalah berbanding yang disebut di dalam Quran. Begitulah mulianya Ramadan kerana ia adalah bulan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam Ramadan pula diturunkan Al-Quran. Nampak? Saling ada hebatnya yang tersendiri.
Cuma tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita cakap tentang menghiasi hidup kita dengan Al-Quran, maknanya kita nak hidup kita ini lebih indah dengan aturan daripada Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Hidup kita akan indah kalau ada perhiasan. Ada setengah dewan, ada setengah majlis diletakkan bunga, diletaknya perhiasan yang lain sebab nak bagi cantik. Bukan yang sedia ada tak cantik, dia tambah dengan tu dia lagi cantik. Kita pun, kita punya meja kita ni dia ada sikit bentuk macam ni sikit, bagi nampak cantik. Kalau tak ada ni pun okey, jangan ceramah macam biasa. Tapi kalau ada tu dia cantik sikit, masuk dalam kamera lagi nampak cantik. Wanita pun sama, dia cantik lah, tapi dia tambah pelush sikit, 1, 2, 3 stapler, tu lagi cantik ya. Jadi supaya dia nampak lebih indah, menghiasi tu nampak lagi cantik. Macam kita lelaki handsome lah, tapi dia tambah dengan butang lah, kalau sampingnya, jubahnya, macam-macam ni, nak bagi nampak lebih cantik. Kita pun sama dalam kehidupan kita, kita nak cantikkan kehidupan yang Allah ciptakan untuk kita ini dengan hiasan daripada Al-Quran. Allahumma zayyinna bizinatil Quran. Ya Allah, hiasilah hidup kami dengan perhiasan Al-Quran. Kan selalu kita baca doa dikala kita khatam nanti, sebelum kita dapat kain pelikat, kan? Balik khatam, kan? Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian. Cuma kalau kita lihat Al-Quran ini dalam kehidupan kita ini, ada kalanya dia ada musim-musim tertentu lah. Dan kalau kita tengok, ada setengah orang dia hanya menggunakan Quran ini pada waktu-waktu tertentu. Inilah yang menjadi satu kerisauan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Ta'ala rakamkan di dalam Quran, surah Al-Furqan ayat 30. Surah Al-Furqan ayat 30, Allah Ta'ala merakamkan satu keluhan Nabi sendiri dalam hal ini. Kata Nabi Muhammad SAW yang Allah rakamkan di dalam Quran, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surahul Azim. Allah berfirman, berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran satu perlembagaan yang ditinggalkan, yang tak diguna pakai. Sebab itu dalam hal ini kita tengok betul lah tuan-tuan, ditinggalkan. Macam mana dia nak jadi perhiasan kalau dia ditinggalkan? Al-Quran hanya digunakan waktu tertentu sahaja. Ada orang dia mula atau nak baca tu Quran itu bila dia rasa takut pada hantu. Takut, duduk tidur seorang-seorang, tiba-tiba nampak macam ada bayangan. Ada bayangan. Dia pun ambil Yasin, tunjuk. Bukan baca, tunjuk. Tunjuk Yasin tu. Yasin tu pun tinggal kulit dah, isi tak ada lah. Yang jin tu pun dia lintas saja nak pergi rumah sebelah. Kita pula tak apalah, dia pun tergelak sakan lah tu jin tu pun. Kesian kau ni ya. Aduh, tu lah. Kan ada orang dia punya takut sangat, macam-macam keadaan. Kadang-kadang datang makhluk lah apa, dia pun terkejut, takut. Allahumma barik lana. Itu je lah yang diingat pun. Al-Quran satu tak apa. Hantu tu pun lari sangat jauh, pasal tak pernah orang makan dia. Tak pernah. Sekali doa makan pula kerja. Jadi tuan-tuan sekalian, ataupun Al-Quran ini hanya digantung sahaja. Digantung-gantung sajalah, digantung ayat 1000 dinar kan, ayat ialah untuk nak kata dia melariskan perniagaan ni semua. Dia akan, perniagaan tu akan laris kalau peniaga tu baca, faham, amal. Ayat Quran tu gantung saja, gantung saja, harap nak laris mandaklah kan. Ada lagi orang hanya baca Quran ataupun dalam majlis, di permulaan majlis saja. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan umur kita Al-Fatihah, lepas tu joget lambat semua keluar. Tak jadi macam tu. Maknanya Quran ini dia hanya di sampingan sahaja, mencantikkan adat sajalah. Majlis tak mula dengan Fatihah macam tak cantik sangat, mula pula. Walaupun majlis karaoke beramai-ramai, kita mulakan dengan Fatihah dulu. Malaikat pun lari semua. Ya Allah, macam mana dia orang ni? Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, Quran ini dia akan menjadi sangat bermanfaat kalau kita benar-benar guna. Kerisauan Nabi tadi itu, Quran ditinggalkan, kata ulama, Quran ini ditinggalkan dalam 3 bentuk keadaan. Yang pertamanya hajrul qiraah, iaitu ditinggalkan dalam bentuk bacaan.
Ditinggalkan dalam bentuk bacaan tu macam mana? Maknanya dia tidak ada selera lagi masyarakat kita untuk membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran ini menjadi satu yang menjemukan. Malah itu sebab Quran ni kadang kita biar dekat dengan kita supaya senang nak ambil, senang nak baca. Ni ada orang Quran dia letak tinggi atas almari, tinggi pula tu. Memang kalau nak ambil pakai tangga, memang tak baca lah apa macam tu. Tinggi, memang Quran tu turun dari langit. Tak payahlah langitkan balik Quran tu. Biar bumikan Quran tu, bumikan Al-Quran. Maknanya apa? Biar dia dekat dengan kita. Kalau tuan-tuan di rumah ada satu sudut semayang kat rumah tuan-tuan kan, kalau ada satu sudut semayang sunat kat rumah tu, letak atas rehat, letak tepi. Senang, lepas semayang saya bagi salam, wirid sikit, doa sikit, kemudian kita ambil Quran, letak, terus baca, senang. Ataupun sekarang tuan-tuan saya kira kalau tak ada mushaf di tangan pun, dalam handphone pun ada Quran lah. Dalam handphone pun ada Al-Quran. Kalau bukan setakat ada Quran saja, malah telefon tu selama ni yang baca Quran. Kalau lah telefon tu boleh cakap ni siapa dia lah masuk syurga ni. Bukan setakat telefon, pen pun ada yang boleh baca Quran. Boleh pilih lagi imam mana. Oh hebat ya Allah tuan-tuan. Saya tak tahu lah sekarang ni Quran, kalau kita bagi alasan tak tahu baca juga, saya tak tahu tuan-tuan. Hebat sekarang ni. Yang pertama, Quran ditinggalkan dalam bentuk bacaan. Sebab itu tengok bagaimana semangat ulama-ulama dulu. Ramadan adalah bulan di mana mereka banyak yang tutup kedai. Apa maksud tutup kedai? Masing-masing berhenti daripada kuliah. Contoh Imam Malik. Imam Malik dia berhenti daripada menyampaikan kuliah ataupun apa sahaja sebab dia nak fokus untuk Quran ataupun ibadah dalam Ramadan. Ini cabaran kita Ustaz ni. Nak juga buat macam tu. Kalau kita tutup kedai, semua tutup habis, semua tak ada apa dah. Tak apalah, itu mungkin dahulu dia fikirkan maslahat masing-masing lah. Cuma sekarang kita tengok semangat orang kita terhadap Quran itu mungkinlah dalam bentuk yang pelbagai. Kalau dulu ulama, antaranya ulama tabi'in, namanya Said Ibnu Al-Musayyib, seorang tabi'in sangat hebat. Antara dia punya sikap terhadap Quran, ke mana-mana saja dia pergi, dia bawa bersama dia Quran. Dia bawa bersama Quran. Bukan setakat bawa mushaf Quran tu, dalam Quran tu punyalah ke mana-mana dia pergi, dia bawa, diselitkan dalam tu duit-duit dia. Maknanya betapa pentingnya mushaf Quran tu pada dia. Sambil-sambil mana-mana dia bawa, dalam tu dia selit Quran. Kalau kita hari ni IC, lesen semua selit dalam tu lah tu. Sampaikan satu hari masa dia nak semayang, ramai orang tahu dalam Quran dia ada duit. Jadi time dia tengah semayang, dia letak kat tepi tu. Time dia tengah semayang, ada penyamun datang ambil. Dia pun sedar lah tengah semayang, memanglah sedar orang ambil Quran dia. Dia pun tak berhenti semayang, cuma dia segerakan semayang dia tu sampai selesai, kejar orang tu. Kejar, sekali dapat orang tu minta maaf lah, minta maaf, saya nak duit ni, saya tahu dalam Quran tu ada duit. Jadi apa kata Said Ibn Musayyib? Dia kata tak apalah, duit tu bak sini, Quran tu bak sini, duit kamu ambil lah. Quran tu bak sini, duit kamu ambil lah, ambil. Tengok tuan-tuan punya sayang pada Quran. Duit tu boleh carilah ni Quran, nilai dia tu. Ya Allah, Quran mai sini, duit kamu ambil lah. Tuan-tuan cubalah amal betul-betul macam tu. Keluar-keluar masjid yang kereta hilang, kita tumpang kereta kawan, nampak kereta kita, ya Allah, kita pergi kerja, boom, kita blok kereta kawan tu. Kita pergi dekat dia, turun. Oh, pencuri ya. Keluar minta maaf lah cik, minta maaf ya, saya tak sengaja. Oh tak sengaja curi kereta kita. Tak apa, bukan apa, saya nak beritahu, dalam kereta saya ni ada Quran. Quran je saya nak ambil, kereta awak ambil. Itu memang tanda besar kiamat lah tu ya. Kalau macam tu hebat, sayang Quran melebihi kereta je tu. Oh ya Allah, itu semangat ulama-ulama dulu lah terhadap Al-Quran. Yang pertama, Quran ditinggalkan dalam bentuk bacaan. Yang keduanya, hajrul fahm, iaitu Al-Quran ditinggalkan dalam bentuk kepahaman. Ditinggalkan dalam bentuk kefahaman. Maknanya ramai yang membaca tapi tidak faham, ramai baca tapi dia tak faham. Sebab itu kita tengok Quran ini, satu kena faham, belajar, satunya ilmu tafsir juga. Sekurang-kurangnya kita ni tuan-tuan baca nak ada jiwa, iaitu dengan baca dan kita tengok terjemahan. Terjemahan satu, yang keduanya kita tengok tafsiran. Banyak kita tafsirkan. Tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir Al-Zahar ada, banyak tuan-tuan. Maknanya pandangan-pandangan ulama-ulama yang pakar-pakar tentang tafsir ini kita tengok dan baru kita dapat menghayati dia sama. Kadang-kadang kita baca Quran jangan buat faham sendiri, yang itu masalah juga.
Kalau tuan-tuan tengok ayat Quran ni, jangan buat faham sendiri. Samalah Quran, hadis semua tak boleh buat faham sendiri, mesti berguru ataupun mesti ada kitab yang jadi satu rujukan kita. Contoh dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99. Tuan-tuan kalau rujuk, tuan-tuan tengok sama-sama. Surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nampak? Allah Taala berfirman, sembahlah Tuhanmu sampai kamu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Dah yakin tak ismayang? Macam mana tuan-tuan? Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Sudah yakin? Tak ismayang? Tu tak boleh buat faham sendiri tuan-tuan. Ramai jadi ulama yakin tu. Jangan tuan-tuan ni. Yakin di sini membawa maksud mati. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Maknanya dia mati tak payah semayang dah. Ada orang mati semayang lagi. Disemayangkan. Semayang tak ada lah. Tak ada lah. Bangkit semayang pula. Lari semua orang. Nak menunjuk kata beribadahlah kamu sampai kamu meninggal dunia. Yakin di sini maknanya mati. Tu nampak tuan-tuan. Ni satu contoh, satu. Banyak lagi ayat-ayat lain, hadis-hadis lagi lah yang jangan buat faham sendiri. Mesti rujuk kepada ulama-ulama muktabar dalam hal ni. Bab-bab penafsiran semua kita tak boleh. Mesti kena rujuk balik. Tu maknanya tu kira okey lah tuan-tuan. Perempuan kita baca juga, cuma buat faham sendiri. Hak yang tak baca langsung kita tak tahulah. Sebab itu Al-Quran yang disebut oleh alim ulama, menurut ayat tadi ni, dia ditinggalkan dalam bentuk kefahaman. Baca tapi tak faham. Macam burung kakak tua lah. Saya tengok apa tu dalam YouTube. Tahun lepas kalau saya tengok YouTube ke saya dapat WhatsApp, saya tu tak pastilah. Kita grup banyak, jadi macam-macam masuk. Kadang pasal burung tu saja banyak grup bagi tahu. Ya Allah, tahu dah, masuk lagi. Burung tu dibaca Fatihah, tuan-tuan boleh bayang. Burung baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Baca Fatihah, burung kakak tu baca Fatihah, tuan-tuan. Kalau kita tak baca, malu burung. Baca Fatihah tu, waladhdallin, tajwid lagi. Waladhdallin. Memang tak cukup 6 dulu, tapi okey lah tu, burung. Tapi cuba tanya, tengok, faham tak? Tak. Mesti dia tak faham. Kalau kita boleh baca tak faham, macam burung. Tu orang cerita, orang tahu apa? Cerita Piramli dulu kan, yang buat lawak tu, wal fadan fasiru ta'adudil pokok kayu. Bunyi macam sedap kan, ada setengah orang baca macam bertajwid sangat kan. Tanya tak faham. Tak faham. Seorang lagi pula, dia syair. Dan al-kisah thayyib. Orang kita kan macam tu, bunyi sedap sikit dia sahur lah, Allah. Faham tak? Tak faham. Itu sikap kita. Ataupun jenis yang ketiganya, tak bunyi langsung kan. Aziz baca bunyi syair, Sudin baca bunyi Arab, Ramli baca tak bunyi langsung. Itu sikap, itu Piramli nak sindir kita tau, masyarakat kita ni yang ada jenis dia tu, berlagu je siang malam. Baguslah, bagus kan. Zainul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suara-suara kamu. Tapi sedapnya tak faham pun. Yang keduanya, tajwid sangat, memang betul-betul tajwid, bagus, tapi tak faham juga. Yang ketiga, tak bunyi langsung. Tak baca lah, tak buta huruf, tak tahu apa. Ada orang baca Yasin, Yasin tu terbalik. Baca yang ya pegang orang sebelah lain terbalik tu. Daripada tadi terbalik tu, mata tengok terbalik. Sian macam ni lah, tapi pegang orang sini lah. Allah, itu malu dengan burung kakak tua tu. Ya Allah, dia boleh baca tapi dia tak faham kan. Sama macam binatang apa yang saya tengok itu, singa pun sama juga. Singa, Allah itu dekat zoo mana tak tahu. Allah memang yang jaga dia tu, memang yang, tapi ajaibnya ni semua kuasa Allah lah. Dia punya Allah singa tu, dia bunyi tu time masuk waktu semayang. Allah
Habis Datuk Bilal panggil kau tak nak dengar. Singa panggil kau berselerak lari semua. Oh, okey. Itu mulut singa tu tak azan. Aduh tuan-tuan, singa tu pun dia tak tahu Allah Alam, dia faham ke tak Allah tu apa kan. Tapi itulah dia itu. Jangan sampai burung dan singa berbicara ya. Yang ketiganya ialah Al-Quran ditinggalkan dalam bentuk amalan. Al-Quran ditinggalkan dalam bentuk amalan. Maknanya dia hanya sekadar pada tulisan sahaja, tetapi dia tidak diamalkan. Quran hanya tinggal pada tulisan sahaja, tetapi dia tidak diamalkan. Tak diamalkan dalam banyak hal lah. Sebagai contoh dalam Quran, kita baca tentang saranan Allah Ta'ala terhadap kita supaya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman supaya rendah dan tundukkan pandangan mereka. Adakah kita beramal dengan ayat ini tuan-tuan? Surah An-Nur ayat 30. Kan lelaki-lelaki sekalian, tundukkan pandangan. Memang ulama pun sebut orang lelaki, orang wanita masing-masing kena jaga benda-benda yang boleh bawa ke arah dosa. Kebiasaannya kalau lelaki dia punya mata. Perempuan senang nak dapat dosa, dia punya mulut. 2M, mata, mulut. Orang lelaki nak dapat dosa senang, dia punya mata. Senang. Mata ni, orang lelaki ni bukan kata mulut tu baik sangat, tapi mata tu senang nak dapat dosa. Tu pun habis kontrol dah ni, tutup. Allah nampak juga. Kamu tengok kadang tengah hari dah acara renang wanita berirama. Nak alih siaran lain, remote time tu pula rosak. Paksa tengok. Yang perempuan dia punya mulut. Hati-hatilah mulut ni kadang-kadang ya Allah. Zaman Nabi Muhammad SAW dulu, kan ada seorang perempuan tu, dia ni kuat beribadat. Dia ni seorang makcik yang bagus sangat ibadatnya. Sampaikan sahabat semua bagi tahu, ya Rasulullah, ada seorang kak ni bagus dia punya ibadat. Tapi sayang, Nabi kata apa? Semua amalan dia rosak kerana mulut dia yang jahat, suka menyakitkan hati jiran. Tuan-tuan nampak tak? Punyalah kita ni dalam hidup, kita rasa kita sudah baik. Buat amalan sana sini, majlis ilmunya, sedekahnya, wakafnya, tolong anak yatimnya, tolong orang susah sana sini, semayang yang wajibnya, yang sunatnya, semua kita buat. Tapi tak sangka kerana mulut tu, oh ya Allah, kerana mulut santan binasa, kerana mulut pun habis ya? Jadi itu, sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Ada juga ulama bagi pandangan kata, rupanya bukan setakat Quran saja diturunkan pada bulan Ramadan, malah kitab-kitab lain juga diturunkan dalam bulan Ramadan. Sebagai contoh, kitab Suhuf pada 1 Ramadan, kitab Taurat pada 6 Ramadan, kitab Injil pada 13 Ramadan. Pada Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Walaupun ada pandangan yang berbeza, ada kata 17, ada yang kata berbeza lah, tarikh-tarikh ataupun waktu-waktunya tu. Tak kisahlah, tak payah bergaduh lah 17 lah, 21 lah, 27. Yang penting baca ada Quran tu. 17, 21 tak baca sama juga kan. Quran diturunkan dan juga kitab-kitab lain. Dan hebatnya Quran ni tuan-tuan, kerana Allah Ta'ala jadikan ia mukjizat yang berkekalan sehingga ke hari kiamat. Kalau tengok dari sudut bahasa Quran adalah bahasa paling cantik di dunia. Tuan-tuan cuba tengok bahasa-bahasa yang digunakan pada hari ini. Memang kita boleh katakan kebanyakannya sumbernya daripada Quran ataupun bahasa Arab. Banyak. Tuan-tuan cuba tengok dalam orang belajar ilmu alam atau ilmu geografi, kita ini Malaysia berada pada garisan apa? Garis apa? Garis apa? Khat al-istiwa, garis tengah. Khatul istiwa, itu khat al-istiwa, garis tengah. Itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab kan. Apa lagi? Kalau apa ni? Alphabet itu bahasa Inggeris, ABC itu kan. A, B, C, D, E, F, G. Bukan nama lagu tu, Didi and Friend. Kita cuba dengar ya. Alphabet tu, alphabet tu alif ba ta. Alif nak bagi bunyi macam mana lagi? Alfabet alif bata. Orang putih alfabet benda tu alif bata lah tu. Puruk hijaiyah tu bahasa Arab.
Apa lagi? Portugal. Oh, lagi best. Portugal kalau dengan bahasa Arab sangat dekat dia punya sejarah dia. Portugal. 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 Apa Portugal? Buah apa? Rimau. Limau. Rimau Malaya ni. Buah limau. Portugal. Apa ini? Gibraltar kan? Sepanyol tu kan Gibraltar. Jabal Tariq bin Ziyad. Jabal Tariq Gibraltar. Boy. Bahasa Arab semuanya semua bahasa lain, bukan asal bahasa setempat situ lain. Macam orang pergi Australia, kan Australia. Dulu orang cerita binatang yang kangaroo tu lah, lompat-lompat tu. Asalnya dia tak ada nama. Orang mak saleh luar datang ke kawasan orang asli di Australia. Orang mak saleh ni tanya pada orang asli situ, what is this? Datang tu lah apa nama? What is this? Orang asli tu kangaroo. Kangaroo maksudnya apa engkau cakap? Wallahualam, itu bersumberkan WhatsApp. Jadi kesian yang tulis tu kan. Tadi betul lah kangaroo tu mungkin ada sumber dhaif lagi lah. Aduh, dia memang kalau bahasa ni macam-macam, dia masing-masing kan. Bahasa ni masing-masing. Lain negeri lain dia punya bahasa kan. Kalau di Kedah, Kelantan semua ni, kita Semenanjung ni okey. Saya ingat kita cakap ke mana pun, orang Jawa, Minang, Banjar cakap, Kelantan, Terengganu cakap pun kita boleh faham satu sama lain lah. Tapi saya pergi ke Sarawak tu saya ingat, oh Masya Allah, lain sikit. Tambah-tambah pula pergi kawasan yang agak dalam sikit, dia punya suku kaum ni banyak sana, orang Sarawak ni kan. Sarawak sama, tapi Sarawak tu saya kira mencabar juga bila nak ceramah di sana, pasal kena ada translator kadang tu. Saya nak kena tahu apa bahasa yang boleh cakap. Kadang apa kita cakap bukan setakat lain makna, nanti dia lain faham. Tiba-tiba orang gelak semua, saya salah cakap apa, rupanya di situ makna dia lain. Contoh macam sia-sia. Apa makna sia-sia? Bukan sia-sia, sia-sia. Apa sia-sia? Sia-sia apa dia? Tak ada erti, tak ada pulangan, tak ada hasil. Sia-sia kan? Kalau orang satu suku kaum dekat Sarawak tu, sia-sia tu lain maknanya. Apa maknanya? Maknanya di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana, everywhere. Tentu boleh bayang tak kalau Bilal yang khatib nak naik berkhutbah sekejap lagi, Bilal tu cakap apa? Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, janganlah berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Siapa yang berkata-kata nescaya sia-sialah pahala Jumaatnya. Oh, di mana-mana pahala kita, maknanya kita sembah mana-mana. Akal lain maksudnya tu. Oh lain. Air pula jangan sebarangan minta tu, ada air ni tu. Itu ingat lagi air apa? Air ni dia kata, ustaz, sini air banyak yang sedap. Kita pun air apa yang lama tak minum, tekak ni kita terasa teringin. Air Bandung ada. Jangan minta air tu, ustaz. Kenapa? Mana air Bandung sini lah. Air Bandung maknanya jamban. Kan lain jadi tu. Wah, jauh sangat tu kan. Kita ingat kok beza sikit air basuh tangan ke apa. Oh, jamban. Oh, dia tak boleh minta ke ni. Lah kali saya nak pergi ceramah sana, saya minta dulu senar air. Apa nama maksud saya ni? Apa pernah ikut ceramah saya minta dulu. Aku translate siap-siap. Malu orang. Tapi kalau Indonesia lagi seberang, lagi syok. Saya nak berceramah, kita ada satu majlis juga satu masa saya di Mesir, kita ada perjumpaan dengan Asia punya ni termasuk Indonesia, jadi tuan rumah. Jadi pengurusi itu dia orang Indonesia, silakan. Sana kan kalau encik kan dipanggil bapa. Saya ketua rombongan, ketua kontingen Malaysia lah time tu. Jadi dia ketua kan kepala. Contoh nak jadi apa kan? Silakan kepada kepala bapa Elia. Kasar ni. Waduh, lain negara, lain dia punya bahasa lah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi Al-Quran lagi. Dan orang Malaysia gelak habis, orang Indonesia bagus kepala bapa. Kasar ni tu tuan-tuan. Itu lagi lah kalau
Kalau bahasa Quran adalah bahasa yang evergreen. Saya boleh katakan evergreen. Kenapa? Bahasa yang malar segar. Bahasa yang sentiasa relevan sepanjang zaman. Malah saya boleh katakan, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri, sekiranya baginda Nabi ada bersama dengan kita di zaman 2016 1437 Hijrah ini, saya percaya, saya yakin apa bahasa Nabi kita boleh faham. Maknanya standard pemikiran Nabi dan bahasa Nabi kita boleh faham. Buktinya hadis-hadis. Sampai hari ini kita boleh faham apa yang Nabi cuba maksudkan. Pasal kita hari ini tuan-tuan, anak muda sekarang dengar cakap orang lama sikit pun ada setengah kadang tak faham. Dia tak faham. Kadang kita tengok cerita dulu-dulu zaman hitam putih pun, kan ada setengah kita tak faham. Kan kok bilang 1, 2, 3. Oh tak, bilang tu habang. Oh bagi tahu. Lain sikit bahasa dia. Ataupun kalau tengok dari sudut peribahasa lah, peribahasa orang dulu mungkin sekarang anak muda sekarang tak faham. Belajar je tapi tak faham. Contohnya apa? Bagai melepaskan batuk di tangga. Itu kan bahasa dulu. Anak sekarang faham tak? Faham maksud. Tapi cuba terjemah dalam bentuk perbuatan. Melepaskan batuk di tangga. Itu maknanya apa? Perbuatan yang buat secara tak bersungguh kan, melepaskan batuk di tangga. Okeylah, tapi apa batuk pula dekat tangga? Tuan-tuan jangan tengok Quran lagi, tengok bahasa kita dulu. Jiwa bangsa kan? Batuk di tangga. Naik tangga. Oh, melepaskan batuk di tangga. Macam tu kan? Rupanya batuk itu satu bentuk macam gayung. Orang dulu kan dia ada naik tangga, sebelum naik tangga tepi tu dia ada macam tempayan. Dalam tu ada air, sebelum nak naik rumah basuh kaki dulu guna gayung tu. Oh, lepas tu dia naik atas dengan bawa batuk tu sekali. Oh, dia campak je dari atas. Malas nak turun dah. Tak bersungguh. Itu maknanya. Saya jadi cikgu BM pula pagi ni. Harapkan pagar makan padi. Saya dulu macam mana pagar makan padi? Pagar makan padi macam mana tu? Pagar ada mulut pula macam mana ni? Rujuk orang bahasa rupanya pegar. Pegar ni satu binatang bentuk dia macam nak burung pun dia kecil lah kan. Tujuan dia orang dulu ni harapkan dia tu makan belalang. Pasal belalang makan padi. Rupanya bukan dia makan belalang, dia makan padi. Harapkan pegar, bukan pagar. Itu bahasa kita tu, bukan bahasa Quran lagi tu. Tuan-tuan, nak menunjuk kata Quran ini bahasa yang sampai sepanjang zaman, sampai kiamat pun kita akan teruja, akan sangat belajar sesuatu daripadanya. Itulah tuan-tuan. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Quran, banyak kehebatan yang patut kita jadikan ia sebagai hiasan hidup kita. Apa antaranya? Di dalam Quran sangat terkenal banyak perkara. Dalam surah An-Nahl sebagai contoh, Allah berfirman. Surah An-Nahl ayat 89. Surah An-Nahl ayat 89. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Kata Ibnu Mas'ud, segala sesuatu itu maknanya apa? Menurut Ibnu Mas'ud, semua disiplin ilmu dalam Al-Quran, daripada dunia sampai akhirat. Nak tahu pasal hal dunia, pasal hal akhirat, semuanya di dalam kitab Al-Quranul Karim. Itu hebatnya Quran, semua disiplin ilmu ada dalam tu. Sebab tu kita jumpa macam-macam penemuan semuanya dalam Quran. Hebatnya Quran ini hari ni orang jumpa macam-macam. Satu-satu kita tengok supaya ia jadi hiasan kita. Yang pertama, dalam Quran ada surah yang paling besar kemuliaannya. Ini poin saya nombor 1. Dalam Quran ada satu surah yang paling besar kemuliaannya, yang kita nak kena hiaskan hidup kita dengan surah ini senantiasa. Apa dia? Surah paling besar kemuliaannya. Surah apa? Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah surah yang paling besar kemuliaannya. Kenapa? Antaranya sebab kalau tuan-tuan belajar ulumul Quran, ilmu Quran, antaranya kerana Fatihah ini dia ada banyak nama. Ummul Kitab,
Ummul Quran, Ummul Furqan. Kan ada setengah MC dia kata mari sama-sama kita mulakan dengan majlis kita dengan Ummul Kitab, kan? Ummi Aida, Ummul Kitab, kan? Jadi semuanya tu nak menunjuk kata kehebatan Fatihah. Dia ada banyak nama. Imam An-Nawawi rahimahullah kata, kalau satu perkara itu banyak nama, maknanya benda tu hebat. Quran ataupun Fatihah ada banyak nama-nama dia. Ada yang kata ada 12 nama. Fatihah saja nama dia ada 12. Wallahu alam, ada yang kata lebih lagi. Macam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun ada banyak juga nama-nama baginda Nabi. Ada yang kata nama Nabi selain daripada kita kenali sebagai Muhammad, ada 101 nama-nama lain bagi baginda Nabi. Ada setengah tu kita dengar dalam nasyid. Salla alaika Allahu ya adnani, kan? Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi wa sahbihi. Apa tu? Saya tak ingat. Saya suara tak apa ni sangat. Pagi-pagi buat pitching tak sampai. Ya. Jadi banyak Yasin semua tu. Itu antara nama-nama. Maknanya kalau selain daripada nama yang sedia ada tu, dia ada banyak nama, itu melambangkan kehebatan satu-satu perkara. Termasuk surah Al-Fatihah dan juga yang kita sebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi sebagai contoh, pernah dia jatuh sakit, tak sihat. Lalu dia minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam diminum, sebelum diminum apa yang dia baca? Dia mulakan dengan Ummu Syifa. Apa dia Ummu Syifa? Asy-Syifa, apa dia? Surah Fatihah. Dia baca Fatihah dulu, kemudian dia baca doa sebelum minum air Zam-Zam. Doa minum air Zam-Zam banyak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Banyak lagi lah doa-doa untuk minum apa ni sebelum kita minum air Zam-Zam tu. Sebab air Zam-Zam kan, Zam-Zam lima syuribalahu. Apa ni, air Zam-Zam seperti mana yang kita niatkan. Tu baca tu, kemudian baca Fatihah, doa, minum air Zam-Zam. Alhamdulillah, dengan izin Allah dia pun sembuh, dia pun sihat. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Cuma mungkin kita ni satu pertanyaan kita lah, kan? Kadang ni ada orang baca Quran, baca juga masa nak niat untuk nak jadi rawatan ubat, tapi tengok tak apa nak jadilah. Kadang efek tu tak apa nak sampai ke apa. Bukan masalah ayat, tapi masalah si pembacanya tu. Sama macam ada orang dia kata saya ni puas baca ayat kursi, tak lari pun hantu tu. Duk congok situ, lari pula dia. Nenek lokal, hantu kumpul, tak lari dia. Saya pun bukan masalah ayat, tapi masalah kita. Macam kawan saya cerita dulu, duduk di asrama. Masa duduk di asrama, kawan katil sebelah balik kampung demam campak. Demam campak kan kena balik, tak boleh duduk di asrama, habis campak semua. Jadi dia balik. Masa dia balik tu okey lah. Malam tu kawan ni tidur, celik sedar, celik mata tengok-tengok, ya Allah, kawan yang katil sebelah yang balik tu ada depan dia. Sebelum balik bintik-bintik ada di muka bersih. Pakai apa? Takkan kau putih? Memang putih pun. Muka pucat. Menghadap dia. Kawan saya bilang, Allah. Lain macam sangat. Kawan dia jenis ceria, suka duk gurau, duk melawak dia kan. Tiba dia buat macam tu. Buat hang ni, sepak pada hang ni. Dia kata, ni dia pengalaman dia. Dia kata, ya Allah, tahu dah nak baca apa. Maksurat pun boleh baca semua. Tapi kerah tau ni, rahang lah mulut lidah, kerah keluar. Tuan-tuan pernah kena tindih tak? Kita jadi kerah, jadi macam tu. Macam tu, ni tempat saya. Satulah yang paling jadi kerisauan kita. Kalaulah kita di hadapan makhluk macam tu pun kita sudah terkelu lidah untuk nak mengalun, menuturkan ayat Quran, bagaimanalah agaknya kita nanti di hadapan Munkar Nakir. Kalau kita seorang yang amalan banyak, hidup dengan Quran, insya-Allah kita begitu yakin nak baca depan dia. Apa saja persoalan dapat dijawab dengan tenang. Tapi bagaimana tuan-tuan, ini dengan makhluk tu pun kita dah keluh, kita dah kerah dan tak tahu, tak kerah, tak boleh jawab apa. Oh tuan-tuan, jangan. Kita ni cakap depan, oh jangan. Saya sendiri pun sama. Kadang-kadang kita ni, ya Allah, macam saya sendiri lah, dulu dapat pengalaman lah, sama Al-Fatih Ustaz Z kita, Ustaz Zakaria, pengalaman beli ceramah depan Raja Perlis time tu. Oh,
Bukan senang tuan-tuan, berlatih orang takut kita silap cakap. Dulunya kisah ada orang pergi menghadap raja, praktis kat rumah siap-siap kan. Ampun tuanku semua, pergi depan batik ampun kat tuanku. Wah, dia pula ampun raja pula. Jadi kita buang daerah. Pasal apa? Nervous. Raja depan, lain. Itu raja, ini pula. Ya Allah, kita tak ada dosa apa dengan raja. Tu pun rasa lain. Jadi saya ni hari Khamis malam Jumaat ni, saya ni di depan Agung, insya-Allah ceramah depan dia 20 minit je di Istana Anak Bukit Kedah balik saat nanti ni. Itu orang ceramah depan raja. Senang tuan, kita bukan boleh buat macam kita ceramah dengan orang biasa. Nak kena kontrol sikit ni. Tak tahulah ayatnya apa, nanti orang protokol kena ajar tu macam mana. Ni kita tu dan kawan kita, depan makhluk tu kerah telur lidah nak baca tak boleh. Kalau orang yang hidup dia dengan Quran, ya Allah. Dulu saya ingat lagi, saya dapat WhatsApp tu, kawan kita bagi, Masya Allah, saya tak ingatlah pejuang negara mana, Syria ke Palestin, saya tak ingatlah. Tapi bagaimana dia dalam keadaan koma. Koma tu boleh baca Quran, bertajwid lagi. Tapi nampak sangat dia tu dalam keadaan yang tak sedar diri, mata tu putih, tapi mulut dia boleh, ya Allah, dia baca ayat tu pula dengan tajwid lagi. Tuan-tuan boleh bayang orang tengah koma baca Quran. Lagi dahsyat, saya dengar pernah ada datuk guru tu, ya Allah, dah hari-hari dia bangun solat sunat tahajud sampai dia tak sedar diri pun dia boleh bangun habis semayang sunat, solat malam, lepas tu sambung koma balik. Tu macam mana tuan-tuan? Nak menunjuk kata orang betul lah kan. Orang kalau hidup dia memang macam tu, lama-lama dia jadi body clock. Dia badan tu, dia jam tu sampai dia akan automatik. Dia mesti pinya. Dia mesti buat. Quran pun sama. Semayang dalam keadaan koma, ya Allah. Berapa ramai di kalangan kita yang semayang sampai koma. Ini koma semayang, ni semayang sampai koma. Dia tak lama ke yang mulai, baru koma. Lagi. Tambah semayang sunat tasbih pula, Allah. Tasbih tuan-tuan, oh ya Allah. Semua goyang tu. Dah, kalau tasbih dengan diri okey, tu pernah tak tasbih dan rukuk. Kalau jenis imam tu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah kan 10 diri jadi 15 kan. Kalau hak jenis subhanallah alhamdulillah nak tahu nak 10 tu, goyang tu. Goyang koma seorang. Ambulans tunggu kalau orang. Elok masuk. Tak boleh biar kita tuan-tuan. Malaikat giling kepala dia teruk tambah malu, orang dah makan banyak tasbih sikit Allah modal lama kita. Nah tu lah tuan-tuan ya. Surah yang paling besar kemuliaannya surah Fatihah. Cuma ulama kaji kenapa ada orang kadang-kadang dia baca juga dia tak berkesan. Kenapa? Sebab bukan masalah ayat, tapi si pembaca tu ada masalah. Si pembaca tu sendiri ada masalah. Masalah kat mana? Rupa-rupanya keyakinan kita sewaktu membaca ayat tu. Quran ini adalah senjata. Senjata ni tuan-tuan akan berfungsi kalau kita betul pegang dengan kemas. Dia akan jadi senjata yang betul bermanfaat untuk kita. Tuan-tuan ada barang di tangan, masuk hutan dah, rimau depan kita. Tapi tuan-tuan, kita jangan risau, kita ada parang. Tapi cara pegang parang tu, ya Allah, rimau pula dah. Teknik pula main ni, tendok lah. Tak ada lah. Tak boleh membantu kita parang tadi tu. Dulu saya ingat di Kedah, di Baling mana seorang makcik tu dia menoreh getah. Pisau toreh tu dia toreh mata rimau. Makcik tu memang kuat, itu kesan tengok wrestling. Yang keduanya, ayat yang paling besar kemuliaan. Tadi surah, ni ayat paling besar kemuliaannya. Ayat apa? Ini pun kena jadi hiasan dalam hidup kita. Apa dia? Ayat paling besar kemuliaannya surah Baqarah ayat 255. Surah Al-Baqarah ayat 255.
lebih dikenali sebagai ayatul kursi, ayat kursi. Ayat kursi kata ulama 3 kelebihan. Yang pertama penerang hati, yang kedua menguatkan daya ingatan. Ini pun masalah kita kadang-kadang. Kita ni kalau semayang jemaah tak ada masalah. Semayang seorang kadang kita ada banyak gangguan, kita banyak was-was, kadang kita terlupa. Kalau kita makmum biasa, okey. Kalau kita imam, masalah besar. Imam terlupa pula, itu jadi masalah sikit lah. Kalau tak diingat kaum belakang lagi masalah. Pernah jadi apa ni, pernah jadi isu lah dulu ni. Ada satu kes tu kan, apa ni, yang imam tu semayang raya kan 2 rakaat. Dan semayang raya 2 rakaat. Rakaat pertama berapa kali takbir? Berapa? Kan nampak dah tuan-tuan dah tak sabar nak raya. 7 kali takbir. Jadi 7 tu imam tu dia ingat dah, Allahu Akbar. Ingatlah dia ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3, 4, 5, 6 nak ke 7 tu. Saya ingat dia banyak fikir ikut tupat rendang semua. Lagi sekali ke dah, padahal dia apa tu, dia dah cukup dah, dia tak cukup lagi 1. Dia 6, baru 6. Dia rasa 7 lah kot, tapi 6. Dia nak kira lama begini. 6 ke 7? Kalau 6 lagi sekali takbir. Kalau 7 habis baca Fatihah tu lama dia minum. Makmum belakang ramai bertunggu. Seorang tu lupa lah tu. Aduh, itu masalah tu. Imam tu kisah makan dah. Rumah terus kotak dah. Dia lupa juga lah masalah apa. Itu masalah tu. Imam pun jangan macam tu pula. Makmum pun satu hal juga. Makmum pun satu hal. Dah lama sangat imam tu. Dia tengok nampak raya ni, lupa ni. Takbir. Nak beritahu lagi 1. Tak cukup takbir. Dia maaf lagi. Allahu Akbar. Elok. Rayuh mayang raya begitu. Yang ketiganya, ayat kursi menjadi satu yang dipanggil sebagai menjauhkan kita daripada gangguan syaitan. Gangguan syaitan ni banyak, ya. Sama ada makhluk halus yang berbentuk dalam keadaan pukau ke, sihir ke. Ini kita dah kena jaga-jaga. Kita baca surah dengan Qul a'udzu birabbil falaq, kan? Kan kita sebut tentang kejahatan manusia. Ini kita takut. Surah An-Nas pun kita baca kan tentang kejahatan manusia, jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Ini kita takut tuan-tuan. Pagi tadi saya dapat berita ada sahabat kita tu buka kedai tu, dia meninggal dunia akibat sihir lah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Punya jahat orang kita ni kadang-kadang sampai macam tu sekali. Kalau orang Arab, dia tak puas hati settle depan kat situ, habis. Orang kita tak, kau tunggu, dia mencara halus. Itu jahat tuan ya Allah. Kalau depan-depan settle senang. Arab gaduh situ, settle situ. Saya ingat lagi Allahumma salli ala Muhammad balik. Wah, betul. Tak ada naik chord saman, tak ada. Masuk melodi lagi tak ada. Yang ketiganya, Al-Quran dalam dia tu, ini kita jadikan dia sebagai hiasan hidup kita. Apa dia? Dalam Quran adanya sejarah ataupun cerita-cerita inspirasi buat kita. Tuan-tuan, kalau budayakan Quran dalam hidup kita, dalam bab satunya, kalau kita dengan anak-anak, hidupkan budaya cerita-cerita Quran. Jangan hidupkan cerita-cerita Quran. Pasal dalam Quran dah cukup dah cerita yang sedia ada. Dari sudut apa semua. Nak cerita ajaib, cerita semangat, cerita sedih, cerita yang syok, semua ada. Sebaik-baik kisah surah Yusuf lah, surah Nabi Yusuf kan. Surah Nabi Yusuf ini antara surah yang kalau kita baca, semua kalau Nabi-Nabi yang lain berakhir dengan sedih. Dah umat tak mau dengar cakap, kaum semua melawan Nabi, azab datang. Nabi Yusuf happy ending. Penutup dia tu dengan seronok kegembiraan. Kan dia macam-macam kena kan Nabi Yusuf kan, kena khianat dengan adik-beradik sendiri, kena tipu sana sini, lepas tu kena fitnah berzina, semua. Tapi akhir sekali dia naik jawatan besar dan dia beri pengampunan kepada adik-beradik dia balik. Itu happy ending. Banyak cerita-cerita. Kalau kita ni tuan-tuan tengok di Hollywood sekarang cerita macam-macam. Anak-anak kita memang Mak Salih dia buat kartun, memang kartun dia buat, tapi kita takut dia ada mesej-mesej yang tak baik dalam tu. Yang tak sedar dia jadi satu mindset yang tak betul pada anak-anak kita. Kalau di alam Melayu kita pun banyak cerita yang moral dia sikit tapi mengarutnya banyak. Nak kuat makan muka hantu. Cerita apa tu?
Apa pula? Cuba tiru Popeye. Popeye nak kuat, badan kuat, dia makan apa? Makan sayur. Apa? Makan muntah hantu. Itu tak betul. Anak kita baca pula kan? Tu mak yang sedih dengan kelakuan anak dia, disumpah jadi batu tu, tanggang kan. Apa pula sumpah anak jadi batu? Bawa anak masuk ni surau lah, SPAA dengar ceramah. Tu betul, sumpah anak jadi batu. Tak kena. Mak yang kecil hati dengan anak makan ikan apa tu, telur tembakul, pergi bunuh diri. Ini mak mesti tak pernah datang kuliah duha. Apa ni? Itu merosakkan akidah sekarang. Jalan tak akhir kepada satu kesedihan, membunuh diri. Apa? Tak betul. Kembalilah pada cerita Quran. Banyak cerita-cerita Quran yang boleh bagi perangsang semangat kita dalam hidup. Dalam Quran apa lagi ada yang menjadi hiasan hidup kita? Kita boleh tiru tentang bagaimana Allah mengatur alam kita ini. Dalam bab astronomi kan, wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Matahari itu beredar pada paksinya. Bulan ke semua tu dia ada dia punya kedudukan masing-masing, saling tak bertembung satu sama lain. Apa makna? Kalau alam kita betul-betul kita sendiri bawa kereta ikut lane kita, itulah ikut undang-undang, ataupun ikut lane kita, itu seolah-olah kita macam ikut macam mana matahari semua buat kerja. Dia tak ikut orang lain, tak ada. Tuan-tuan kalau dah tahu bawa slow, masuk dorong slow lah. Kalau rasa nak cepat dan rasa laju, masuk dorong laju, boleh potong cepat kan. Kalau tuan-tuan kenderaan berat, duduk dorong dia. Matahari tak pernah masuk dorong bulan, tak pernah. Bulan tak pernah masuk dorong bumi, tak pernah. Buat hal masing-masing dah, Allah dah atur ikut peraturan tu. Ini dah demi hantam semua. Dah bawa slow, duduk dorong laju. Slow pula tu. Kita belakang, cucuk nak bagi dalam ten. Dia pun sabarlah, Ramadan. Banyak punya Ramadan. Tepilah aku. Kau tak faham kau orang nak cepat ni. Ni pengalaman tau. Saya nak pergi ceramah, ada orang lambat. Jadi saya cerita kat sini tu. Lepas gerak. Betul, orang yang buat elok dah. Kalau rasa lambat, tepi. Kan kita ada dia punya prosedurnya. Ikutlah. Tengok bulan matahari, ikutlah luar dia tu. Ini mesti tak ni tengok bulan ni, contoh kan. Baik. Kemudian apa lagi? Dalam Quran juga kita belajar tentang teknologi, tentang bagaimana Allah Ta'ala mengajar Nabi Nuh alaihi salam membina bahtera. Surah Hud ayat 37. Surah Hud ayat 37. Nabi Nuh bina kapal bukan dengan ilmunya sendiri, tetapi dengan bimbingan dari Allah Ta'ala, ataupun kita panggil juga QC lah, quality control by Allah Ta'ala sendiri. Kapal tu dibina. Surah Hud ayat 37. Tuan-tuan boleh rujuk. Juga macam-macam lagi lah. Cuma sebagai di hujung atau kesimpulannya, saya kira mari sama-sama kita berinteraksi dengan Quran dengan 5 kaedah. Yang pertama, kita berinteraksi dengan Quran dengan banyakkan membaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kata Nabi, nescaya dia akan jadi, kita kata apa? Dia akan jadi pemberi syafaat, penjamin. Kalau kita di dunia ni, kita nak cari penjamin, orang yang boleh jamin kita kan. Di akhirat nanti Quran akan jadi penjamin kita. Tapi syarat ashabi tu, ataupun syarat kita nak mendapat jaminan daripada Quran, 3 tadi tu. Kita bukan setakat baca, kita faham, tadabbur, dan kita amalkan Quran. Baru Quran tu betul-betul akan jadi kita punya akan jadi penyelamat ataupun memberi jaminan kepada kita nanti. Satu, membaca. Yang kedua, interaksi dengan Quran dengan cara mendengar. Sebab itu ini juga mendengar bacaan Quran itu sunnah Nabi. Nabi pernah minta Ibnu Mas'ud bacakan Quran. Sampai Ibnu Mas'ud kata, "Ya Rasulullah, Al-Quran diturunkan pada Tuhan. Tuhan lebih layak baca." Tapi Nabi kata apa? "Inni uhibbu an asma'a min ghairi." Aku cinta dengar Quran dari orang. Kata Nabi, aku cinta, aku suka. Ya, baca-baca, tapi aku juga suka dengar Quran tu dari mulut orang. Aku suka dengar. Itu kan sunnah Nabi. Kalau Ibnu Mas'ud baca sampai ayat surah An-Nisa ayat 41, Nabi kata hasbukal an. Hasbukal an. Maknanya selain daripada ayat, kita kan kalau penamat kita kata apa? Shadaqallahul azim. Atau kita bercakap pada orang yang baca tu hasbukal an. Cukup setakat ini sahaja. Kemudian Ibnu Mas'ud kata, aku melihat wajah Nabi, basah janggut Nabi dengan aliran
air mata Nabi kerana begitu syahdu Nabi menghayati bacaan Quran yang Ibnu Mas'ud baca. Itu penting. Sebab itu kalau kita semayang sekalipun dapat imam yang bersuara merdu, bagusnya kenapa? Dapat melahirkan rasa khusyuk dalam hati. Rasa khusyuk dalam hati. Sedap, merdu, alunan dia mengasyikkan, dia datang khusyuk dalam hati kita. Kita syok. Kalau boleh jangan berhenti lagi. Pasal dia baca sedap. Kita nak sambung lagi, syok. Ada satu tempat selfie itu, itu pun sedap juga. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ramai lah jam 7 tengok jam. Ini kalau macam ni, dia buat 20 malam tu. Saya tak tahu lah habis buat apa. Janganlah lambat sangat, tahulah sedap. Tapi jangan Bismillah. Itu malah dia kori lah macam tu. Kan baca tu dengan kadar yang kita kata apa, dia segera sikit. Jangan terlalu lambat, dia ambil yang sedang sederhana. Yang mendengar Quran itu satu sunnah. Maknanya MP3, CD, dengar TV, bacaan Quran. Kalau nak masuk waktu solat, biasa TV Hijrah dia ada siaran langsung daripada Masjidil Haram kan, boleh dengar bacaan Quran. Itu pun satu sunnah juga. Yang ketiga, melihat ayat Quran. Rupanya tuan-tuan, 3 perkara tengok dapat pahala. Wajah mak ayah tengok dapat pahala. Yang kedua, tengok Quran dapat pahala. Tapi jangan lama sangat ambil pahala tengok kan. Bacalah dapat pahala. Tengok, baca lagi bagus. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, apa hukum kita hafiz, hafal Quran, tapi masa jadi imam buka Quran? 2 pahala. Satu dah memang pahala baca, yang kedua pahala tengok. Itu. Habis tu Ustaz yang tak tengok langsung, tak apalah, itu masing-masing lah kan. Dia dah hafal, lepas tu dia tengok pula, dapat pahala lagi. Itu kelebihan masing-masing lah tuan-tuan kan. Masalahnya yang tak baca langsung tu, itu kita risau. Yang pertama, tengok wajah mak ayah, tengok Quran. Yang ketiga, tengok Kaabah pun dapat pahala. Tengok Kaabah dapat pahala kan. Ni ada orang sampai depan Kaabah pun cari kiblat, tak jumpa. Yang keempatnya, kita Quran ini cara interaksinya ini bagus. Ini kadang kita banyak terlepas pandang. Jawab Quran, jawab setiap menit. Maknanya kita berinteraksi dengan Quran dengan cara menjawab Al-Quran. Contohnya kalau kita baca Watini wa zaitun, yang ujungnya Alaisallahu biahkamil hakimin. Jawabnya Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Pasal Allah akhirkan ayat itu dengan tanda tanya, dengan tanya. Pasal tak jawab kan? Bukankah aku adalah seadil-adil pengadilan? Allah Ta'ala tanya, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Betul hukum? Jawab Bala, bahkan wa ana ala zalika minasyahidin, kami bersaksi engkaulah seadil-adil pengadil. Allah Ta'ala tu jawab. Ataupun kadang kita baca surah Ar-Rahman kan, surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jawab apa? Allah. Jawab apa? Amantu billah. Allah Ta'ala tanya, nikmat aku yang manakah yang kamu nak dustakan? Nikmat aku yang mana kamu nak dustakan? Allah tanya. Jawab. Amantu billah. Aku beriman pada Allah, aku tak dusta. Aku beriman pada Allah Ta'ala, aku tak kufur nikmat, aku beriman pada Allah. Jawab. Ini 2 lah, banyak lagi cara interaksinya tadi kan. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Yang keduanya apa tadi tu? Amantu billah. Dan yang terakhir sekali, tadarus Al-Quran. Itu cara berinteraksi lah. Dalam Ramadan ni banyakkan kita ada grup tadarus, itu bagus. Dalam tadarus banyak mengajar kita tentang hidup, satunya dengan Quran, satunya kita dengan kawan-kawan. Kawan-kawan kita kan macam-macam di Pangai tu kan. Ada yang tadarus, tidur terus pun ada. Sampai giliran dia tidur dulu, tak dengar macam tu. Ya, wallahu a'lam. Jadi saya kira cukup setakat ini sahaja dahulu. Mudah-mudahan objektif kita sampai berkaitan tentang hiasi hidup dengan Al-Quran. Dan saya mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita panduan dan memberikan kita jalan yang mudah untuk menuju keridhaannya. Lebih-lebih lagi kita berada di separuh masa kedua untuk meraih piala takwa. Ya, dan sememangnya kita ini mengharap sangat supaya kita mendapat FIFA dalam hidup kita. Asal Ramadan mesti FIFA kan.
biasanya. Cuma kali ini Euro 2018 nantilah di Rusia, FIFA. Kita nak sangat FIFA. Apa itu? Fasting is for Allah. Fasting is for Allah, ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, bantulah kami agar kami sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Bantulah kami agar kami sentiasa mensyukuri akan segala nikmat-Mu. Bantulah kami agar kami sentiasa mengelokkan amal ibadat kami, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, berikan kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk kami mendapat kemuliaan daripada Al-Quran, agar kami mendapat bimbingan daripada Al-Quran, agar kami dapat panduan dan hidup kami sentiasa disinari barakah daripada Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.